أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin yang rahmati Allah sekalian, kita teruskan perbahasan berkenaan dengan kitab Al-Kabair, dan pada sesi yang terakhir alhamdulillah kita telah pun masuk ke dosa besar yang ke-9, iaitu berdusta atas nama Nabi SAW. InsyaAllah pada malam ini kita akan bermula pada dosa besar yang ke-10. Dosa besar yang ke-10 pada muka surat 107 bagi yang memiliki kitab. Dosa besar yang ke-10 ini tajuknya adalah membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan atau rukhsah. Membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan ataupun rukhsah. Al-Imam Az-Zahabi memulakan dengan sabda Nabi SAW, "Man aftara yawman min Ramadana min ghairi udhrin wala rukhsatin lam yaqdihi sawmud dahri walau samahu." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan dan tanpa rukhsah, maka ia tidak akan bisa membayarnya walaupun dengan puasa seumur hidup. Muslimin hormati Allah sekalian, Ramadan bagi kita telah pun berlalu lebih kurang 3 bulan. Jadi ini merupakan suatu peringatan ataupun tazkirah buat kita bersama. Ramadan itu sendiri ataupun puasa itu sendiri maksudnya adalah al-imsak. Imsak maksudnya adalah menahan. Dari sudut syarak, puasa bermaksud menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Dan puasa ini merupakan suatu pensyariatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi umat sebelum daripada kita. Dan syariat puasa ini, muslimin sekalian, ada satu maqasid yang cukup besar. Ada satu maqasid yang cukup besar. Apa dia? Untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah. Ini ayat yang biasa kita dengar. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi maqasid pertama puasa seperti mana yang dinyatakan pada ayat adalah untuk menggapai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana takwa itu digapai melalui puasa? Kerana apabila kita berpuasa, diri kita itu sebenarnya dalam keadaan al-khudu' wal khusyuk, iaitu tunduk dan juga berasa khusyuk, berada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara maqasid puasa yang lain adalah tazkiyatun nufus. Maqasid puasa yang lain adalah penyucian jiwa. Dia lebih kurang sama, tapi seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, takwa itu seolah dia berbeza bila ia dihurai dalam bentuk yang tidak disekalikan. Tazkiyatun nafs ataupun kita sebut sebagai penyucian jiwa. Bagaimana puasa itu dapat menyucikan jiwa manusia? Kerana pada ataupun apabila seseorang itu berpuasa, manusia pada ketika itu meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haruskan. Meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haruskan. Apa di antaranya? Makan, minum, juga menggauli isteri. Jadi tazkiyah itu berlaku apabila kalaulah kita ini mampu untuk meninggalkan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haruskan, maka lebih lagi ia akan mentarbiah diri kita untuk menjauhkan daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Dan kita biasa dengar ataupun kita pernah mendengar seorang itu
dia agak tak logik untuk mengerjakan qiyamul lail, okey, agak tak logik ataupun tidak munasabah untuk dia mengerjakan qiyamul lail sekiranya solat fardunya sendiri masih lagi terabai. Okay, untuk pergi kepada darjat seorang itu boleh melazimi qiyamul lail, dia punya perkara fardu itu kena settle terlebih dahulu. Jadi dalam puasa ini Allah Subhanahu Wa Taala menegah kita manusia melakukan perkara-perkara yang asalnya boleh dilakukan, pun kita tetap patuh kepada Allah Taala, maka dia menjadi satu tarbiyah untuk diri kita untuk menjauhkan daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Jadi itu merupakan dua maqasid ataupun objektif Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan puasa. Jadi Al-Imam Az-Zahabi ketika membahaskan dosa besar yang ke-10 ini, beliau menukilkan sabda Nabi SAW. Kalau kita lihat buku itu, dinyatakan hadis ini tidak kuat. Okay, hadis itu tidak kuat berdasarkan penilaian sebahagian ulama hadis. Hadis itu merupakan hadis riwayat At-Tirmizi dan juga Abu Daud. Katanya, man aftara yauman min Ramadhana min ghairi uzrin, siapa yang membuka puasa ataupun tidak berpuasa pada siang hari bulan Ramadan, min ghairi uzrin, tanpa ada sebarang keuzuran. Maksudnya ada sebahagian sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan untuk manusia tidak berpuasa. Uzurnya contohnya sakit yang tidak memungkinkan untuk dia berpuasa. Wala rukhsatin, dan juga dia itu tak berbuka kerana rukhsah. Maksudnya dia buka saja bukan kerana uzur ataupun rukhsah. Apa di antara rukhsah yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk kita tak berpuasa? Salah satunya adalah ketika bermusafir. Sakit dan juga musafir merupakan salah satu kita sebutkan di antara sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan untuk manusia itu tidak berpuasa. Dan Nabi SAW bersabda, lam yaqdhihi shaumud dahr walau shamahu, dia tidak akan mampu untuk menggantikan puasa yang ditinggal secara sengaja walaupun dia berpuasa selama ad-dahr, itu maksudnya seumur hidup. Okey. Yang demikian, sekiranya ada orang yang dulunya tidak berpuasa kemudian insaf, maka perkara pertama yang dia patut lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada riwayat yang berikutnya, Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhana ila ramadhana kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Solat wajib 5 waktu, maksudnya daripada satu waktu kepada satu waktu, subuh kepada waktu zuhur, zuhur kepada waktu asar dan seterusnya. Wal jum'atu ila al jum'ati, dan solat Jumaat kepada satu Jumaat yang lain, maksudnya per minggu. Wa ramadhana ila ramadhana, dan satu Ramadan kepada satu Ramadan yang lain. Nabi kata apa? Kaffaratun lima bainahun, merupakan kafarah, penghapus dosa, lima bainahun, di antara dua waktu. Maksud orang Muslim itu mengerjakan solat zuhur, pergi ke masjid bagi yang lelaki berjemaah, kemudian dia balik mengerjakan apa yang dia kerjakan, masuk waktu asar dia pergi mengerjakan solat asar. Di antara dua waktu itu Nabi SAW kata apa? Kafarah bagi seorang mukmin. Kafarah bagi seorang mukmin, maksudnya pengampunan dosa bagi dia itu. Dan di antara waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan keampunan adalah daripada Ramadan kepada satu Ramadan. Dalam arti kata lain, apabila seorang itu tidak berpuasa Ramadan, maka fadilat ini dia tidak miliki. Dan yang keduanya adalah kafarah dosa itu berlaku selagi mana seorang Muslim itu tidak membuat dosa besar. Selagi mana seorang Muslim itu tidak mengerjakan dosa besar. Kenapa? Kerana dosa besar penghapusnya mestilah 3 yang kita sebutkan. Apa dia yang pertamanya? Menyesal, kemudian
berhenti terus daripada mengerjakan perbuatan tersebut. Dan yang ketiga adalah berazam untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Kemudian pada muka surat yang berikutnya 108. Sebenarnya kalau kita lihat Al-Imam Az-Zahabi ketika membahaskan pada buku ini berkenaan dengan dosa besar puasa, meninggalkan puasa tanpa uzur dan juga tanpa rukhsah, dia cuma menyebutkan satu sahaja athar daripada Nabi SAW berkaitan dengan kesan seorang itu tidak berpuasa. Pun begitu, hadis yang beliau nukilkan hadis yang beliau nukilkan disebutkan oleh sebagian ulama hadis tersebut tidak kuat. Ya, kalau kita lihat yang bakinya tu cuma berbicara tentang puasa tapi tidak secara direct. Baik, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Sekali lagi seperti yang kita sebutkan tadi, cuma ada satu athar sahaja yang dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi berkenaan dengan dosa meninggalkan puasa. Dan riwayat ini adalah bercerita berkenaan dengan tegaknya Islam itu di atas 5 tiang. Yang pertama adalah mengucapkan La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu merupakan Rasulullah. Yang kedua adalah iqamis salah, mendirikan salat. Yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat adalah wa shaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah wa hajjil bait. Kenapa riwayat ini beliau masukkan? Seolah beliau ingin bagi tahu bila salah seorang daripada orang Islam meninggalkan salah satu daripada rukun ini, seolah-olah tiang agamanya itu telah pun pincang salah satunya. Dari Hamad ibn Zaid, dari Amr bin Malik Al-Bakri, dari Abu Al-Jawza, dari Ibnu Abbas, ia berkata, sendi dan pondasi agama Islam ada 3 macam. Bersyahadah bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan solat dan puasa Ramadan. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka ia menjadi orang kafir. Kita melihat bahawa orang tersebut memiliki banyak harta, tetapi ia tidak menunaikan haji, tidak mahu membayar zakat, tetapi darahnya tidak halal, tidak boleh dibunuh. Jadi ini merupakan pendapat salah seorang daripada tokoh. Beliau menyebutkan, bila seorang itu tidak mengucap syahadah, tidak mengerjakan solat dan juga tidak berpuasa, maka dia telah pun keluar daripada agama Islam. Okay. Sebaliknya, sebahagian tidak memandang menunaikan zakat, dan juga tidak mengerjakan haji sebagai terkeluar daripada agama. Baik, mari kita lihat perkataan ataupun riwayat yang berikutnya. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih wal jahla fala hajata lillahi bi an yada'a at-ta'ama wasyarab." Man lam yada', sesiapa yang tidak meninggalkan qawla az-zur wal 'amala bih, kata-kata nista dan juga mengerjakannya. Maksudnya mengerjakan perbuatan-perbuatan nista ataupun dusta. Wal jahlah, dan juga kejahilan. Kalau disebut terjemahan kat sini, perbuatan bodoh. Fala hajata lillah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat bi ayyada at-ta'ama wasyarab, untuk seseorang itu meninggalkan makan dan juga minum. Muslimin hormati Allah sekalian, puasa ini bukan sahaja menahan sesuatu masuk ke dalam mulut, tetapi ia juga menahan mulut seseorang daripada mengeluarkan kata-kata nista.
Jadi mulut itu ada yang fizikal dan juga ada yang berbentuk kita tak nampak. Yang fizikalnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menegah untuk seseorang itu makan dan juga minum. Dalam masa yang sama, mulut itu Allah Subhanahu Wa Taala tegah daripada mengeluarkan kata-kata nista. Wal amal bihi, dan juga membuat perbuatan-perbuatan nista, dusta. Wal jahla. Perkataan jahla kat sini, sebagian para ulama ketika mensyarahkan hadis ini menyebutkan jahla, kejahilan, kalau kita terjemah kebodohan. Semua maksiat merupakan suatu bentuk kebodohan. Semua maksiat merupakan satu bentuk kebodohan. Ataupun kadang-kadang kita sebut jahal itu adalah tidak tahu. Tidak tahunya bagaimana? Bila seseorang itu melakukan kemaksiatan, seolah-olah akal itu tak tahu akan kebesaran dan juga balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia. Itu sebab al-jahla itu disamakan dengan perbuatan maksiat. Maka Allah Ta'ala kata, kalau engkau nak sebut juga perkataan-perkataan yang buruk, kotor, berdusta, dan juga engkau punya perbuatan itu perbuatan yang maksiat, maka Allah Ta'ala kata, aku tak berhajat untuk engkau meninggalkan makan dan juga minum. Kemudian riwayat yang terakhir, Al-Imam Az-Zahabi nukilkan, raghima anfu mri'in adraka syahra ramadhana falam yughfar lahu. Celakalah ataupun rugilah seseorang adraka syahra ramadhan, dia sempat, maksudnya dia sempat hidup pada bulan Ramadan, tetapi kesempatan dia hidup pada bulan Ramadan itu tidak menyebabkan dosanya diampunkan. Baik, sebelum kita masuk kepada syarah Syekh Ibn Uthaymin, suka untuk saya membacakan satu riwayat daripada An-Nasai. Riwayat ini adalah berkisar tentang balasan orang yang sengaja tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Okay, riwayat An-Nasai. Riwayat ini dari dalam bentuk cerita. Okay. Nabi SAW bermimpi dua malaikat dibawa ke sana kemari. Salah satunya adalah Nabi SAW bersabda, "Thumman talaqa bi." Kemudian dua malaikat ini membawa aku. Fa idza qaumun mu'allaqun bi araqihim. Nabi SAW dibawa oleh dua malaikat menyaksikan suatu kaum tergantung dengan kaki mereka. Tergantung dengan kaki mereka. Musyaqqaqatun ashdaquhum daman, dan mulut mereka itu terbelah, terkoyak kita sebut. Mulut mereka itu terkoyak dan berdarah. Jadi malaikat ini bawa Nabi SAW kepada satu kaum, dan Nabi nampak kaum itu tergantung kakinya, kemudian dia itu ke bawah, mulutnya pula koyak dan berdarah. Qultu man haula. Lalu Nabi SAW kata dekat malaikat, siapa mereka ni sampai kena azab sedemikian rupa? Malaikat pun kata, haula alladhina yuftirun qabla tahillati saumihim. Mereka itu adalah golongan yang berbuka puasa sebelum berbuka puasa itu dihalalkan untuk mereka. Maksudnya kaum yang tidak berpuasa ini, di antara balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kenakan kepada mereka adalah kakinya itu akan digantung, dia akan ke bawah, mulutnya dikoyak dan keluar darah. Sebagai balasan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Baik, kita masuk kepada syarah muka surat 109. Syekh Uthaymin rahimahullah berkata, puasa Ramadan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan suami isteri, mulai dari terbit fajar sehingga terbenam matahari, sampai matahari terbenam. Inilah yang disebut dengan puasa, iaitu penghambaan manusia kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara tersebut, bukan kerana kebiasaan atau untuk menyihatkan tubuhnya. Ada orang berpuasa, dia tak makan dan juga tak minum, tapi dia tak boleh pahala. Kenapa? Sebab dia tengah buat intermittent fasting. Intermittent fasting puasa tak? Dari sudut tak makan tak minum, ya, dah nak buat intermittent fasting.
Kenapa tak boleh pahala kita sebut? Sebab niatnya bukan kerana ibadah kepada Allah Ta'ala. Niatnya adalah untuk menyihatkan tubuh badan. Dan ada sebahagian orang menjadikan hujjah satu riwayat daripada Nabi SAW dan At-Tabrani. Riwayat ini pendek, saya ingat semua orang boleh ingat. Sumu tasihhu. Sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, nescaya kamu akan sihat. Makna hadis itu betul. Makna hadis itu betul, tetapi jalan periwayatan hadis itu tidak sahih. Ada satu lagi riwayat, Nabi SAW sebut, ughzu taghannamu. Kamu berperang, kamu akan dapat harta rampasan perang. Wasumu tasihhu. Kamu pergi, kamu mengerjakan puasa, kamu akan sihat. Wasafiru tastaghnu. Kamu bermusafir, nescaya kamu akan kaya. Riwayat ini dalam At-Tabrani, dalam Mu'jam Al-Awsat juga tak sahih. Pun begitu kita sebutkan, kita puasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala perintah untuk kita berpuasa. Itu kena datang dulu. Kesan daripada ibadah kita itu kemudian. Sebab kita nyatakan orang yang buat intermittent fasting untuk tujuan diet, untuk tujuan kurus badan, dia tak boleh pahala. Kerana tujuan asalnya bukan kerana Allah Ta'ala. Akan tetapi semua ini dilakukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Iaitu dengan cara menahan diri dari makan, minum dan jima'. Demikian juga menahan diri dari hal-hal lain yang bisa membatalkan puasanya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mulai dari terlihatnya hilal bulan Ramadan sampai terlihat hilal bulan Syawal. Puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam. Inilah kedudukannya di dalam agama Islam. Hukumnya adalah wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan akan kewajibannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta kita berpuasa? Supaya kita ini beroleh takwa. Tetapi malangnya kadang-kadang kita lihat kebanyakan ataupun ada sebahagian tempat ataupun masyarakat, makin bulan Ramadan makin jauh dia ingat akan Allah Ta'ala. Sibuknya ke mana? Sibuknya adalah dengan program. Sibuknya ke mana? Sibuknya adalah untuk menyediakan juadah iftar. Bukan kita kata tak boleh. Kita juga seronok untuk mengadakan program-program seperti itu ataupun mengadakan majlis makan. Tapi bila dilakukan secara keterlaluan, solatnya jadi lambat, baca Qurannya terabaikan, sepatutnya benda-benda seperti itu boleh dibuat secara ringkas. Dalam masa yang sama, kita tidak mengabaikan ibadah pada bulan Ramadan. Sekali lagi kita sebut, tak salah, tapi kalau dibuat secara keterlaluan, itu menjadi fokusnya makan. Nak makan apa? Nak sahur apa? Nak iftar apa? Maka dia sedikit sebanyak melalaikan untuk orang beribadah. Allah Ta'ala menunjukkan firman-Nya ini kepada orang beriman. Kerana puasa Ramadan termasuk di antara bukti keimanan dan bisa menyempurnakan keimanan seseorang. Sedangkan meninggalkan puasa Ramadan bisa mengurangi keimanan seseorang. Para ulama berbeza pendapat ketika puasa Ramadan tidak dilaksanakan dengan sebab meremehkan atau kerana sifat malas. Apakah pelakunya akan menjadi kafir ataupun tidak? Yang benar bahawa pelakunya tidak menjadi kafir. Para ulama seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin berbeza pendapat. Kalau puasa yang rajihnya adalah meninggalkan secara sengaja, dia itu dihukum kafir. Ulama 4 mazhab menyatakan meninggalkan solat secara sengaja hukumnya adalah kafir. Tetapi mereka berbeza berkenaan dengan puasa. Apakah seorang itu menjadi kafir ataupun tidak? Syekh Ibn Uthaymin merajihkan pendapat tidak menjadi kafir.
Kerana seseorang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam tidak akan dicap kafir kecuali apabila ia meninggalkan solat dan tidak mau mengucapkan 2 kalimah syahadah. Ini yang disepakati, syahadah dan juga solat. Adapun jika ada seseorang meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya penjelasan, maka pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama adalah bahawa setiap ibadah yang terikat waktunya, apabila ada seseorang dengan sengaja mengakhirkan dari waktunya tanpa alasan, maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Akan tetapi bisa dibayar dengan mengerjakan amal soleh, memperbanyak amal sunnah dan memperbanyak istighfar. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Faham maksud ini? Satu, kafir ataupun tidak. Yang rajih di sisi Ibn Uthaymin adalah tidak kafir. Kemudian perlu diganti ataupun tidak puasa tersebut. Katalah orang tinggal puasa selama 5 tahun. Mungkin dia pergi ke luar negara, kemudian dia pengaruh kawan-kawan, duduk sana dia pun tak puasa. Iman dia tak kuat. Balik ke Malaysia, contohnya, insaf, taubat. Jadi macam mana nak buat dengan puasa 5 tahun? 1 tahun berapa hari? 30 hari. Darab 5. Berapa hari dia tu darab 5? 5 darab 3. 150. 1000 orang gitu. Larat tak nak buat. Jadi Syekh Ibn Uthaymin bagi tahu, ada ibadah yang terikat dengan waktunya. Contoh solat, contoh haji, contoh puasa Ramadan. Puasa Ramadan terikat dengan bulan Ramadan. Bila seseorang itu terlepas akan waktu untuk mengerjakan benda tersebut, maka tidak ada gantinya. Maka tidak ada gantinya untuk amalan tersebut. Maka kalau olah orang itu meninggalkan puasa dengan sengaja, maka dia kena bertaubat dan juga memperbanyakkan amal soleh. Demikian pula ibadah yang telah ditentukan waktunya tidak boleh dilakukan sebelum tiba waktunya. Demikian pula ibadah tersebut tidak boleh dilakukan di luar waktunya. Akan tetapi apabila dilakukannya dengan ada uzur, seperti kerana ketidakketahuan atau dikarenakan lupa, maka Nabi SAW telah bersabda mengenai lupa, barang siapa yang tertidur atau lupa pada saat tiba waktu solat, maka hendaklah ia solat ketika ia ingat dan tidak ada kafarah untuknya kecuali melakukan hal tersebut. Contohnya, dia tak ingat ataupun dia tak tahu esok puasa. Dia makan sarapan, tengok-tengok orang puasa. Mungkin malam tu dia tertidur, tak ingat pengumuman. Pengumuman pula bagi tahu esok puasa, dia tak tahu. Maka orang seperti ini dia boleh ganti. Tapi orang yang meninggalkan secara sengaja, ibadah ada waktu yang Allah Ta'ala telah pun tetapkan. Kalau dia tak nak buat pada waktu tersebut, maka tidak ada ganti. Gantinya adalah taubat dan juga memperbanyakkan amal soleh. Padahal masalah ketidaktahuan membutuhkan penjelasan yang rinci. Akan tetapi penjelasan mengenai hal tersebut tidak pada pembahasan ini. Ada sebahagian orang mungkin rasa berdosa ataupun rasa bersalah apabila tidak berpuasa. Tetapi ada sebahagian orang pula dalam ketika dia bersalah kalau tidak berpuasa, dia tak solat. Seolah-olah puasa itu lebih besar daripada solat, sedangkan tidak demikian. Persoalan yang ingin saya tanyakan adalah, kenapa ada sikap ataupun rasa seperti itu? Boleh faham Kenapa ada orang kalau dia tak puasa dia rasa berdosa, tapi masa dia puasa tu dia tak solat, tapi dia tak rasa seberdosa kalau tak puasa? Kenapa? Boleh faham soalan tu? Ada orang puasa, ini banyak disebutkan ni. Dia puasa tapi dia tak solat. Sebab dia rasa kalau tak puasa tu dia rasa berdosa sangat.
Sedangkan sepatutnya kalau kita boleh bandingkan, ini semua kefarduan, kewajipan, wajib dibuat. Tapi andai kata kalau kita boleh bandingkan ni antara puasa dengan solat, solat itu lebih berat. Cuba cari satu keadaan orang itu dibolehkan untuk tak solat. Kalau puasa ada, zakat ada, haji ada, solat, cuba cari satu keadaan yang Allah Ta'ala kata ataupun Nabi SAW kata boleh tak solat. Cuba sebut satu keadaan. Sakit punggung, baring, tak cukup waktu, jamak, tak sempat, kasar, mati je, itu pun dia akan disolatkan. Dia tak ada. Kalau kita nak bandingkan puasa dengan solat dia tak ada macam satu keadaan yang Allah Ta'ala kata izinkan untuk tak solat. Tak ada. Tapi ada sebagian orang, balik semula kepada situasi ini, dia rasa bersalah kalau tak puasa. Dan dia puasa dengan jujur pula tu. Dia tak pergi bilik air kemudian dia hisap paip. Macam budak sekolah kan, hisap paip begitu. Haus. Takut kedapatan minum. Kenapa begitu? Baik. Dia sama persoalan yang muslimin sekalian. Macam persoalan makan khinzir ataupun kita sebut babi. Kenapa? Kerana tarbiyah kita daripada kecil, mak bapak kita beritahu apa? Babi haram. Babi haram. Babi haram. Sampaikan dia buka aurat pun, dia tak solat pun, kalau orang suruh khinzir kat dia, ini apa ni? Khinzir apa? Khinzir smoke. Khinzir barbecue. Sedap kan? Dia tak makan. Puasa begitu juga. Sebab tarbiyah kita tu bagi tahu, kena puasa. Kalau tak puasa berdosa. Kalau tak puasa tak boleh raya. Walaupun hujah gitu taklah betul sepenuhnya. Tapi nak bagi tahu, didikan itu meresap dalam jiwa sebab apa? Dia dimulakan daripada seseorang itu kecil. Sampai bila dia besar, dia rasa tak kena gitu. Begitu juga dengan raya. Dia raya je mesti kena meriah. Raya je mesti kena happy-happy gitu. Jadi walaupun dia tak puasa, ini level lain pula lah. Dia tak puasa, tak solat. Tapi kalau dia tak raya, dia rasa sedih, berdosa gitu kalau tak beraya. Jadi nak bagi tahu, didikan daripada kecil itu sebenarnya sangat penting. Ini nak bagi tahu, puasa juga sebenarnya Allah Ta'ala buat secara berperingkat. Puasa Allah Ta'ala buat secara berperingkat. Peringkat pertama, puasa disyariatkan pada tahun keberapa? Puasa disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Kedua hijrah. Dan dia memiliki dua peringkat. Peringkat yang pertama adalah peringkat takhir. Peringkat kedua adalah peringkat ilzam. Takhir yang maksudnya boleh pilih. Kalau kita buka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat 184. Kita tengok ayat itu panjang. Saya ambil sekerat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Dan bagi orang yang berkemampuan untuk melaksanakan fidyah, maksudnya ganti sebagai puasa, ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan lah, wa anta sumu khairan lakum, in kuntum ta'lamun. Ayat ini, muslimin sekalian, ayat suratul Baqarah ayat 184. Allah Ta'ala berikan pilihan kepada kaum muslimin pada peringkat permulaan. Apa dia? Sama ada kamu nak puasa ataupun kalau kamu tak nak puasa, kamu kena bayar fidyah. Pada peringkat permulaan Allah Ta'ala bagi izin. Ini nak beritahu didikan itu daripada awal. Itu indahnya syariat. Kita juga dididik seperti itu. Daripada kita kecil sebenarnya. Kan saya tak tahulah kat sini, tempat saya itu ada konsep puasa setengah hari. Sampai Zuhur, lepas Zuhur boleh buka. Pada ketika itu sahabat, ada yang bagi fidyah, ada yang puasa. Tapi lama-kelamaan mereka itu rindukan ibadah. Kata, macam tak salah kawan-kawan semua puasa, aku pula pergi bayar fidyah. Akhirnya mereka itu kesemua sekali berpuasa. Dan barulah Allah Subhanahu Wa Taala mansuhkan pilihan dan Allah Ta'ala berikan ilzam. Maksudnya kewajipan untuk mengerjakan puasa. Pun ketika Allah Ta'ala mewajibkan puasa, dia ada peringkat. Dia ada
peringkat. Ingat tak satu kisah seorang sahabat bernama Qais ibn Sidmah? Qais ini sebelum berbeda itu, pada peringkat permulaan, puasa hanya boleh makan selepas maghrib dan sampailah sebelum seseorang itu tertidur. Maksudnya kalau dia makan, kemudian dia tidur, dia bangkit, dia terus kena puasa. Dia terus kena puasa. Inilah yang berlaku kepada Qais. Qais ini dikatakan sahabat Nabi ini, kerjanya adalah petani. Kerja dekat kebun kurma. Jadi dia penat. Masa iftar, dia datang jumpa isteri dia, dia kata, ada makanan tak nak iftar? Isteri dia kata, tunggu sebentar, saya nak sediakan makanan. Jadi masa isteri Qais ini nak sediakan makanan, dia tertidur. Jadi bila dia bangkit, dia kena puasa terus. Dia kena puasa terus. Jadi kisahnya, bila dia kena puasa, dia rela terima. Keesokan harinya, ringkas cerita, dia kerja, kemudian tengah hari itu dia pengsan disebabkan kepenatan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebut, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr." Kamu boleh makan, boleh minum sampailah kamu nampak terbitnya fajar shadiq. Jadi Allah Ta'ala juga mendidik kaum muslimin secara berperingkat. Jadi pengajaran untuk kita, mungkin di kalangan kita ni ada ahli keluarga yang baru berjinak-jinak dengan puasa, terutamanya kanak-kanak kecil, maka kita juga didik secara perlahan-lahan. Akhirnya dia akan ikut orang tuanya ataupun keadaan rumahnya. Dan pengajaran lain, kalaulah ada sebahagian golongan disebabkan didikan rumah tangganya itu, puasa kalau tak puasa, berdosa kalau tak puasa, tak boleh beraya, patut juga ditekankan dalam bab solat. Kena solat awal waktu, kalau tak nanti pahala berkurang, kita sebutkan. Kena solat, kalau tak akan jadi orang kafir, sama macam orang kafir dan sebagainya. Jadi kena dididik daripada awal. Dosa besar yang ke-11, muka surat 111. Apa dosa besarnya? Lari daripada medan pertempuran. Lari daripada perang maksudnya. Al-Imam Az-Zahabi buka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Dan barang siapa yuwallihim ni maksudnya berpaling. Dia terjemah kat situ sebagai mundur. Yauma idzin duburahu, pada ketika itu, dubur maksudnya berpaling ke belakang. Illa, kecuali mutaharrifan liqital, kecuali untuk berbelok dengan tujuan perang. Au mutahayyizan ila fi'ah, ataupun dia itu kita sebut berpaling untuk tujuan menggabungkan pasukan dengan pasukan yang lain. Kecuali dua ini, kalau dia lari daripada peperangan, Allah Ta'ala kata apa? Faqad ba'a bighadabin min Allah, sesungguhnya ia itu layak untuk mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya itu di neraka. Wa bi'sal masir, dan neraka itu merupakan seburuk-buruk tempat untuk kembali. Muslimin rahmati Allah sekalian, kalau kita perhatikan pada ayat ini, orang yang lari daripada medan pertempuran, dia akan mendapat murka Allah Ta'ala. Sebelum kita nak bahaskan beberapa keadaan yang boleh berpaling, kita kena tahu dulu, berperang ini
dia ada dua bentuk. Kita sebut jihad lah. Jihad ada dua bentuk. Yang pertama adalah ad-difa', yang kedua adalah al-hujum. Jihad al-difa' ni maksudnya berperang. Ini bukan jihad hawa nafsu, bukan jihad ilmu, jihad ekonomi, bukan. Ini jihad peperangan kita sebutkan. Jihad ad-difa' maksudnya apabila musuh datang menyerang kaum muslimin, maka kita keluar jihad. Jihad seperti itu kita sebut sebagai jihadud difa'. Jihad difa' ini tidak ada pengecualian. Tua muda, sakit tak sakit, laki perempuan, kanak-kanak, mumayyiz tak mumayyiz, dia kena angkat senjata untuk pertahankan negara. Pada ketika ini jihad menjadi satu fardu ain. Maksudnya wajib semua kena pertahan. Kalau lah negara kita ini la qadarallahu lahu diserang oleh musuh, maka kita akan melaksanakan jihadud difa'. Tak kisah siapa sahaja yang berada dalam negara kita ini, kena mengangkat senjata untuk mempertahankan negara. Itu difa'. Satu lagi hujum kita sebutkan. Hujum ni maksudnya pergi menyerang. Ini tidak fardu ain tetapi fardu kifayah. Fardu kifayah. Kecuali pemerintah kata semua lelaki kena pergi. Jadi dia optional. Jadi bila seseorang itu menawarkan diri untuk jihad al-hujum, maksudnya pergi serang dengan tujuan kepentingan kaum muslimin, kemudian dia pergi berpaling, dia letak nama, kemudian tak datang. Bukan tak datang, dia datang tapi dia kita sebut apa, datang tunjuk muka kemudian dia balik. Maka orang seperti ini kalau dalam peperangan, dia akan mendapat murka Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata apa? Dia akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Dan Nabi SAW pada riwayat kat bawah tu, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Ini kita dah bahaskan. Salah satunya adalah lari daripada medan pertempuran. Baik, kita balik semula kepada ayat di atas. Ada dua keadaan seorang itu boleh berpaling. Okey. Dan kalau kita tengok situ, berpaling bukan maksudnya cabut lari tau. Dia lari bukan untuk cabut lari balik kerana takut, tapi dia lari untuk tujuan peperangan. Satu, Allah Ta'ala kata apa? Mutaharrifan lil qital. Dia membelok. Kalau tengok terjemah siasat perang, dia membelok. Mutaharrifan lil qital, untuk tujuan berperang. Apa keadaan yang kita terpaksa membelok untuk tujuan berperang? Ibnu Qudamah menyebutkan, ketika beliau membahaskan perkataan mutaharrifan lil qital, beliau memberikan contoh. Contohnya apa? Kita tengok kawasan perang itu tak strategik untuk kita. Kalau kita bertempur kat kawasan tu dalam menghadap matahari, maksudnya kita ni matahari menghadap kat depan tu, kemudian musuh, kita silau. Dan kalau kita bertempur juga, mungkin tidak berpihak kepada kita. Ini termasuk mutaharrifan lil qital. Dia belok untuk tujuan berperang. Contoh lain, kawasan kita bertempur itu, mata airnya sebelah sana, maksudnya sumber air sebelah sana. Kalau kita bertempur kat sini, kita tak memiliki kelebihan. Kita baru tahu kat situ ada tempat sumber air, maka kita belok ke sana supaya kita berada di hadapan sumber air kat belakang. Jadi kita ada kemaslahatan untuk pergi. Kita sebut apa? Kelebihan bertempur di tempat itu. Maka itu termasuk mutaharrifan lil qital. Dia belok untuk tujuan, kita sebut apa? Mungkin kita boleh sebut kat sini untuk strategi perperangan, bukan untuk tujuan lari. Ataupun yang kedua adalah mutahayyizan ila fi'ah, ataupun dia lari daripada pertempuran untuk tujuan menggabungkan dengan kumpulan lain, supaya kekuatan itu ada. Jadi ada dua keadaan seorang itu boleh cabut lari daripada medan pertempuran. Dan ada satu lagi sebenarnya. Apa dia? Katalah kita bertempur. Ada berapa sini? 1, 2, 3. Katalah ada 5 orang. Kat medan perang, musuh ada 100 orang. Nak bertempur ke nak lari?
Kemudian Abu Muaz pun kata, oh, teringat ayat ni. Jangan cabut lari kecuali untuk belok ataupun gabungkan. Boleh tak cabut lari? Kata ada 5, kemudian musuh 100 orang. Boleh tak cabut lari? Kenapa boleh cabut lari? Macam mana? Atau macam mana? Boleh tak cabut lari? Mana apa darah berjuang ni? Baik, jawapannya adalah boleh. Dalilnya, kita buka suratul Anfal ayat ke-66. Ayat ke-66. Bilangan juga mempengaruhi. Jadi kalau adalah kita 5 orang bertempur dengan 100 orang, maka kita boleh lari. Itu diizinkan. Dalam suratul Anfal kita lihat. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Fa in yakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain. Allah Subhanahu wa taala beritahu, kalaulah kamu memiliki 100 orang dan kamu bertempur 200 orang, kamu boleh mengalahkannya. Wa in yakum minkum alfun, kalau kamu ada 1000 orang, yaghlibu alfain, bertempur dengan 2000 orang, kamu boleh menewaskannya. Yaghlibu alfain biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama dengan orang yang bersabar. Jadi apa nisbah kita boleh lari? 1 nisbah 2. Katalah kat sini 5 orang, kemudian jumpa musuh 10 orang. Boleh lari tak? Jawapannya adalah tak boleh. Kalau dia lari, maka dia termasuk dalam ayat dalam suratul Anfal ayat ke-15 ke-16 ini. Jadi nisbahnya adalah 1 nisbah 2. Kalau 1 nisbah 3, kata 5 orang jumpa dengan 15 orang ataupun 20 orang, boleh lari tak? Jawapannya adalah boleh. Jadi itu kita kena faham fiqh, dan juga kita kena mengaji. Jangan dia baca ayat ni, oh jumpa 100 orang, kita lawan. Kalau tak, kita kena murka. Tak, dia kena baca ayat lain. Jadi dia kena baca ayat lain. Kita baca sikit syarah dia tak panjang. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, melarikan diri dari hari pertempuran, iaitu melarikan diri dari barisan perang pada hari peperangan, iaitu pada saat kaum muslimin melakukan penyerangan terhadap orang-orang kafir. Kita sebut tadi apa? Difa' dan juga hujum. Ini volunteer punya peperangan. Kau dah tulis nama, tiba-tiba tak datang. Macam orang main badminton, letak nama tapi tak datang. Dia tak termasuk dalam bab ni lah. Tiba-tiba ada seseorang melarikan diri, maka tindakan seperti ini termasuk di antara dosa-dosa besar, termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Kerana perbuatan ini mengandung 2 kerosakan. Baik, ada 2, kita sebut ada 2 mudarat. Kalaulah seseorang itu lari daripada medan pertempuran, mudarat yang pertama, meruntuhkan mental kaum muslimin. Dia punya apa, psikologi perang tu dah kendur sedikit. Macam orang pergi ride lah kan. Mula-mula 10 orang, tiba-tiba seorang kata tak dapat dah. Kemudian kedua, lama-lama tak semangat nak pergi ride. Gitulah. Ini kan pula perang. Ini boleh relate dalam kehidupan sebenarnya. Yang kedua, memperkuat mental orang kafir. Dia tengok, dia kata, oh, dia cabut lari tu. Maksudnya apa? Dia tengah gelabah ataupun cuak ataupun tengah takut. Dia kata, confirm kita boleh menang. Jadi ini 2 kemudaratan. Kemudaratan pertama apa dia? Dari pihak kem kaum muslimin tu rasa down. Kem kaum kafir pula dia rasa termotivasi. Itu dia kata dah takut ni, kita boleh terus serang. Sebab apabila barisan kaum muslimin kacau, maka hal ini akan menambah kekuatan orang-orang kafir ketika melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. Hal inilah yang menyebabkan orang-orang kafir semakin beringgas. Apa maksud beringgas?
Akan tetapi Allah Ta'ala di dalam Al-Quran memberikan pengecualian. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Oleh kerana itu, barang siapa yang mundur dari dua alasan ini, iaitu alasan pertama dikarenakan ingin bergabung dengan pasukan lain, misalnya ketika pasukan lain tersebut sedang dikepung oleh musuh dan merasa khawatir apabila pasukan tersebut akan dihabisi oleh musuh, kemudian ia berbelok untuk membantu mereka, maka hal ini dibolehkan. Alasan kedua kerana ingin berputar balik untuk menyerang musuh, seperti yang disebutkan pertama kali dalam ayat ini, kecuali berbelok untuk perang, iaitu misalnya mundur ke belakang untuk memperbaiki senjatanya, atau kerana mau memakai baju besi dan lain sebagainya, yang termasuk di antara hal-hal yang bermanfaat ketika berperang, maka hal ini pun tidak dilarang. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang dengan dosa besar yang ke-12. Tajuknya adalah zina. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.